KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Kembali bersama kami, inilah Didik TV KPM dan inilah Kemahiran Sukan. Secara langsung kami bawakan 60 minit siarannya bersama dengan saya Harif Miswan. Dan tadi kita buka pentas dan juga studio kami dengan sangat istimewa dan penuh bertenaga kerana ini adalah hari yang sangat bersejarah juga. Buat pertama kalinya akan kami umumkan sekali lagi, meneruskan pengumuman nama-nama pemenang bagi pertandingan Kemahiran Sukan peringkat MSSM. Apa khabar semua? Harap agar anda semua berada dalam keadaan yang baik, sihat dan juga sejahtera. Kalau semalam telah kita umumkan 9 jenis sukan, 9 jenis pemenang-pemenang yang juga kami bawakan, dan hari ini kita nak teruskan dengan 14 lagi sukan yang dipertandingkan di peringkat MSSM. Dan sangat menarik kerana saya percaya semua teruja, semua berasa tak sabar nak tahu siapakah pemenangnya. Jadi terus bersama dengan kami untuk siaran 1 jam di Kemahiran Sukan istimewa hanya di Didik TV KPM. Dan untuk itu sangat istimewa juga sebab ini hari terakhir, 2 hari kami bersiaran dan kita bawakan 2 tetamu jemputan yang sangat hebat. Masih bersama dengan saya nak perkenalkan adalah Encik Isnin Mahadi, Timbalan Pengarah Bahagian Sukan Co-Curriculum dan Kesenian KPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bersedia untuk kita terus umumkan nama pemenangnya? Kita dah tak sabar ni. Ya betul. Dan seterusnya di hujung sana juga pernah bersama dengan kami di Didik TV KPM adalah Encik Halim Saad, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan Co-Curriculum dan Kesenian Bahagian Sukan Co-Curriculum dan Kesenian KPM. Assalamualaikum Encik Halim. Waalaikumsalam. Ya, sihat ya. Kalau siapa yang pernah nampak, ini figura penting juga dalam industri bola sepak Malaysia bersama dengan kita. Semua yang hebat-hebat saja kami bawakan di sini. Jadi kita nak teruskan, sebelum kita mulakan, sambil kita nak umumkan nama pemenang, kita nak teruskan juga dengan perbincangan. Tapi saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas pembukaan yang sangat bertenaga daripada kedua-dua abang kita yang berada di sini, yang kami bawakan khas untuk bersama-sama dengan anda sepanjang pengumuman ini. Dan 2 maskot kami di hujung sana juga ceria, bertenaga, hebat, pandai main hoki. Itu satu kriteria yang kami sangat perlukan untuk bersama dengan kita. Akan kami biarkan bersama dengan kami untuk khusus dan istimewa buat adik-adik semua di rumah. Okey, kita nak teruskan. Boleh Encik Isnin, Encik Alim, kita mulakan terlebih dahulu. Boleh. Dah bersedia abang-abang kita? Okey, kita teruskan dengan pengumuman pemenang bagi acara bola keranjang. Dan pemenangnya, ya, ini dah senarai pemenangnya. Sambil kita berikan kepada anda, kita teruskan dari kategori bawah 12 tahun dan juga yang seterusnya. Macam kita dah cakap semalam, bola keranjang kategorinya, mungkin Cik Isnin boleh kongsikan juga sekali lagi kriteria dan juga pemarkahan bagi sukan bola keranjang. Seperti yang semalam yang kita sebutkan, bahawa ada kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai. Mereka pasukan itu perlu
menghantar secara berpasukan yang bola keranjang secara berpasukan, dan pemenangnya hingga ke pertama, kedua, ketiga dan hingga kelima. Dan semalam juga kita dah kongsikan video-videonya yang diberikan kepada semua, dan usaha untuk memberikan video tersebut juga adalah satu proses yang sangat panjang. Cik Halim sebagai orang yang sangat bertanggungjawab di dalam menganjurkan pertandingan buat julung kalinya ini semua pengalaman pertama saya percaya. Tapi kalau kita nak katakan berkenaan dengan peranan bahagian sukan, kurikulum dan kesenian, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, daripada sekolah, ibu bapa untuk melancarkan pertandingan kemahiran ini. Okey, terima kasih Cik Anif. Sememangnya untuk menghasilkan satu tugas ataupun kalau dalam konteks pertandingan secara dalam talian ini, konsep ataupun penyediaan video itu adalah satu tugas, satu peranan yang sangat mencabar, dan ini adalah merupakan norma baru dalam sukan kita di KPM, yang mana atlet murid kita yang mengambil bahagian dalam pertandingan kemahiran dalam talian ini perlu menyediakan video kemahiran. Di samping mereka expert dalam kemahiran sukan masing-masing, mereka juga perlu expert sedikit sebanyak dalam penghasilan video. Bagaimana untuk menghasilkan video kemahiran yang diorang buat sendiri. Jadi di sini peranan guru, peranan jurulatih, peranan ibu bapa sendiri yang banyak membantu dalam menghasilkan kualiti video yang sangat baik setakat ini. Maksudnya kita melahirkan juara bukan dari sudut kemahiran sukan saja, tapi ada kemahiran nilai tambah juga dalam menghasilkan video, sebab itu bukan kerja yang mudah tu. Betul. Maksudnya prosesnya itu juga sangat panjang. Okey, sambil kita berbicara, kita bertanyakan berkenaan latar belakang pertandingan kemahiran sukan MSSM secara dalam talian tahun 2021 ini. Inilah senarai pemenangnya bagi kategori lelaki bawah 18 tahun. Tadi kita dah bawakan juaranya, dan setiap kategori ada 5 pemenang. Jadi kita sambung daripada semalam, dan ini contoh-contoh kemahirannya. Cik Isnin, sangat istimewa mereka ni, sangat bekerja keras juga untuk memberikan video terbaik ni. Terutamanya kalau kita lihat yang murid-murid bawah 12 tahun kan. Kita rasa mereka masih kecil lagi di bangku sekolah, di sekolah rendah. Tetapi kemahiran yang ditunjukkan tu macam itu kan, 5 high 5 low kan, dribbling, dan itu sangat menarik lah kalau kita lihat. Dan yang ini yang kita kagum, bahawa walaupun mereka berada di rumah dalam keadaan MCO ni kan, tetapi mereka sangat kreatif. Yang ini yang kita nak lahirkan, pelajar ataupun murid-murid yang berfikiran jauh, yang ada kreativiti, dan kita nak terapkan dari segi kemahiran, kreativiti dan inovasi tu di kalangan murid kita. Apatah lagi ini norma baru, ini era baru juga, bukan saja kemahiran bersukan lah. Kalau tak perlu zaman jauh-jauh lah, bukan pada zaman cikgu-cikgu ni pun. Zaman saya pun kita tak ada kemahiran seperti ni. Maklumlah sekarang ni 2021 dicabar murid-murid, ibu bapa, penjaga dan juga cikgu-cikgu untuk melakukan sesuatu. Okey, itu sedikit berkaitan dengan bola keranjang. Kita telah umumkan nama pemenangnya. Kalau kita sudah bersedia untuk kesukan seterusnya, kita nak berikan kesukan seterusnya. Boleh Encik Isnin, Encik Alim ya? Boleh. Okey, kita terus sebab hari ini banyak sekali sukan yang akan kami bawakan pemenangnya. Jadi sudah bersedia sekali lagi, dan kita nak terus kepada kategori pemenang bagi acara sukan kriket. Teruja bukan? Jadi ini adalah pemenangnya bagi acara sukan kriket. Encik Isnin, mungkin kriteria dan juga pertandingan sukan kriketnya bagaimana? Sukan kriket ni secara individu juga, dan kategori dia adalah lelaki bawah 12 tahun, 18 tahun, perempuan pun sama, 12 tahun, 18 tahun. Dan kemahiran sukan yang perlu ditonjolkan ialah kemahiran batting, kemahiran bowling dan kemahiran fielding. Dan 5 peserta bagi setiap kategori, bagi setiap negeri akan menghantar dari segi dia punya video di peringkat kebangsaan. Baik, dan ini antara contoh-contoh videonya. Cik Alim, mungkin kita nak bertanyakan berkenaan dengan kriteria penghasilan video ini, sebab kita nampak banyak video yang menarik, tapi lain latar belakangnya. Bagaimana Cik Alim? Okey, yang pertama sekali bagi pihak BSKK lah, kami ingin merakamkan banyak terima kasih kepada pihak Didik TV sendiri, sebab penghasilan video ataupun kriteria video yang kita tetapkan ini, kita mengambil kira kualiti yang diperlukan, dan kita boleh produce dan kita boleh show balik di Didik TV KPM, sebab satu dari segi resolusi. Kalau resolusi yang rendah, kalau tuan-tuan para hadirin boleh tengok di video nanti, dia akan jadi gambar tu yang akan pecah. So itu antara ketetapan. Kita tetapkan bahawa minimum mesti 720 ataupun maksimum HD 1080 pixel. So ini membolehkan video-video ini terus ditayangkan di TV, dan gambar dari segi resolusinya tak akan pecah. Okay, itu antara kriteria, dan ini juga menjadi salah satu kriteria yang mana untuk kita buat tapisan.
Sekiranya video ni tak sampai ataupun tak capai ketetapan yang kita tetapkan, video ni automatik kita akan kata DQ lah, disqualified. Tetapi kita dah pesan pada semua peserta supaya lebih baik kita tewas dari segi kemahiran, jangan kita disingkirkan disebabkan oleh kualiti video. Yang Jadi ni. kita bagi penekanan. So dengan itu kita tetapkan semua Jabatan Pendidikan Negeri melantik seorang penyelaras ICT yang mana setiap penyertaan video tadi 5 orang setiap kategori itu, penyelaras ICT inilah yang akan menilai, melihat sekiranya perlu mereka boleh reshoot. Okey, Cik Alim, kita simpan penyelaras ICT tu. Sebab saya nak bawakan kepada semua, mungkin tak sabar kalau tadi kriket telah pun kita berikan senarai nama pemenangnya. Dah bersedia ya? Okey, kita nak teruskan dengan senarai pemenang bagi acara pingpong. Pemenangnya adalah Okey, ini pemenang bagi kategori lelaki bawah 12 tahun. Ada 3 kemahiran. Mungkin Cik Isnin boleh huraikan sedikit. Pingpong masih lagi individu dipertandingkan, iaitu kategori lelaki bawah 12, 15 dan 18 tahun. Perempuan pun sama, 12, 15 dan 18 tahun. Kemahiran sukan ada 3 yang dipertandingkan, iaitu kemahiran pukulan forehand yang kita lihat seperti di video tu, dan backhand secara berselang-seling. Maknanya non-stop lah tu. Yang kedua, kemahiran servis pendek, dan yang ketiga, kemahiran servis bersasaran. Nampak mudah kan, tapi sebenarnya tapi saya nampak pun susah ni. Ya, betul. Sukar untuk dihasilkan. Dan inilah senarai pemenangnya bagi lelaki bawah 15 tahun. Cik Alim, saya sangat tertarik dengan penyelaras ICT tu. Maksudnya mungkin boleh terangkan dengan lebih lanjut peranan-peranan yang disediakan ini? Okey, yang pertama sekali kita faham kalau pertandingan kita ni bermula daripada peringkat sekolah. Okey, kemudian pergi daerah, negeri dan seterusnya yang terbaik akan pergi ke peringkat kebangsaan. Jadi kita faham mungkin di peringkat sekolah mereka tidak mempunyai satu alat yang boleh menghasilkan video yang terbaik. Jadi di peringkat pertandingan di peringkat daerah maupun negeri kita masih longgarkan sekiranya mereka menggunakan resolusi yang rendah. Tetapi apabila menyertai 5 yang terbaik negeri menyertai ke peringkat kebangsaan, mereka semestinya menghantar kualiti video yang terbaik. Okey, jadi di situlah peranan penyelaras ICT untuk lihat, nilai dan sekiranya tidak mencapai resolusi, dia boleh retake ataupun reshoot semula video tersebut. Supaya kita memberi peluang kepada peserta tadi mewakili negeri ke ada peluang dan juga nasihat yang diberikan lah, komen yang diberikan ke atas pemenang-pemenang tersebut. Baik, sangat menarik. Saya nampak itu satu kriteria yang penting dalam pertandingan yang serba baharu ini. Okey, sambil anda yang baru saja menonton kami di Didik TV KPM, ini adalah senarai pemenang bagi kategori perempuan bawah 18 tahun, kemahiran sukan pingpong. Sangat menarik juga sebab banyak kemahiran yang diuji dan banyak juga video yang diberikan. Okey, dah bersedia untuk ke kemahiran sukan yang seterusnya. Rimau 1, Rimau 2 dah bersedia? Dah bersedia, semangat sikit, kita ceria sikit. Dan kita nak teruskan dengan senarai pemenang bagi kemahiran sukan gimnas artistik. Okey, ini senarai pemenang bagi lelaki bawah 12 tahun, kategori senam lantai. Cik Isnin, bagaimana pula pemarkahan dan juga acara dalam sukan gimnas artistik ni? Bagi sukan gimnastik artistik, kategori yang dipertandingkan ialah individu dan berpasukan, iaitu lelaki di bawah 12, 15 dan 18 tahun dan perempuan di bawah 12, 15 dan 18 tahun. Kali ini penyertaan adalah 6 peserta bagi setiap kategori, bagi setiap negeri perlu menghantar. Yang selalunya 5. Tapi kali ini 6 pula. Dan kemahiran sukan yang dipertandingkan ialah senam lantai, maknanya ukuran 5 meter kali 5 meter. Dan lepas tu B12 8 elemen dan bawah 15 ataupun bawah 18 10 elemen. Maknanya bawah 12 ada 8 elemen yang perlu ditonjolkan oleh perlu dilakukan oleh peserta. Dan bawah 15 dapat ada 10, tambahan 2 lah. Dan acara pasukan jumlah markah yang diperoleh daripada 3 orang peserta terbaik dalam acara yang dipertandingkan akan dikira. Jadi tahniah kita ucapkan kepada senarai pemenang ini bagi kategori perempuan bawah 15 tahun. Yang pertama dari negeri Perak, Selangor, yang kedua dan juga yang seterusnya sampailah di tempat yang kelima. Okey, saya dengar mungkin ada yang nak tengok Rimau 1, Rimau 2 ni bergimnastik artistik ya? Kita simpan dulu kemahiran sukan mereka, nanti kita akan bawakan sebab takut nanti tak sampai habis pula siaran kita. Ini kita nak bawakan untuk semangat dan juga kita nak menceriakan lagi sesi pengumuman nama pemenang-pemenang bagi kemahiran sukan. Jadi tahniah juga diucapkan kepada semua pemenang
setakat ini baru sahaja beberapa sukan yang kami bawakan sebab semua akan kami umumkan pada hari ini. Encik Alim, mungkin sambil kita menyaksikan nama pemenang bagi kategori perempuan bawah 18 tahun ini, melihat kepada pertandingan sebegini, bagaimana sebenarnya boleh membantu kemahiran murid dan juga pelajar itu sendiri, Encik Alim? Okey, yang istimewanya pelaksanaan pertandingan ini kita boleh buat di rumah, even di rumah. Sebab kalau kita tengok dari segi peraturan teknikalnya, dari segi teknikalnya kita hanya menggunakan kawasan 5x5 meter, yang mana boleh menggunakan hall di rumah aja ataupun di persekitaran rumah masing-masing. So dengan adanya orang kata kelonggaran seperti ini, maksudnya atlet murid kita masih boleh berkarya ataupun melangsungkan dia punya kemahiran dalam gimnastik artistik ini. Untuk memastikan mereka tidak terus tertinggal dengan walaupun dalam keadaan pandemik sekarang, mereka masih lagi boleh berlatih dan masih lagi boleh bertanding. Itu yang penting. Sangat menarik juga sebab sambil itu kita bawakan kepada anda acara bawah 15 tahun lelaki berpasukan senam lantai, masih lagi dalam gimnastik artistik. Seperti yang beritahu tadi, ada acara individu dan juga ini berpasukan. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan sebab semalam ketika kami memberikan pengumuman nama-nama pemenang ini, Cik Isnin dan juga Cik Alim, ramai sekali cikgu yang sangat teruja sebenarnya untuk menantikan adakah murid mereka ini, atlet mereka ini menang dan sebagainya. Jadi kepada pemenang, tahniah kita ucapkan. Kepada yang mungkin belum ada rezeki lagi, kita cuba lagi, dan macam Cik Isnin cakap semalam, insya-Allah nanti mungkin ini akan dipanjangkan pertandingan dengan teknik sebegini. Itu menurutnya lah. Jadi mungkin akan ada lebih banyak pertandingan yang sebegini dan itu yang akan kami bawakan. Ini bagi kategori lelaki berpasukan bawah 18 tahun gimnastik artistik, di mana dalam proses penghantaran video-video kemahiran sukan ini banyak sekali yang telah pun dihantarkan penyertaannya dari seluruh negara, dan proses saringan dan juga penjurian itu memang sangat telus dan juga terperinci. Okey, kita nak berhenti seketika boleh ya? Boleh. Sebab selepas ini ada banyak lagi acara kemahiran sukan yang akan kami bawakan. Jadi terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Baik, inilah kemahiran sukan di Didik TV KPM. Siaran istimewa secara langsung kami bawakan dan nama saya Hanif Miswan. Dan kita nak teruskan kepada majlis lah pengumuman nama-nama pemenang bagi pertandingan kemahiran sukan peringkat MSSM. Saya masih lagi bersama dengan Cik Isnin dan juga Encik Halim. Untuk secara istimewanya, kita nak kongsikan nama pemenang siaran secara langsung ini. Okey, kita nak teruskan kepada Dafsdir. Ini namanya Abang Farhan. Ini nama Abang Alif ke? Okey, Abang Farhan kena bantu saya. Dafsdir nama pemenang seterusnya. Jadi ini adalah bagi kategori dan acara sukan hoki. Pemenangnya adalah ini adalah pemenang-pemenangnya bagi kategori lelaki bawah 12 tahun. Jadi Encik Isnin mungkin ada huraian bagi kategori-kategori acara hoki ini. Bagi sukan hoki, kategori yang dipertandingkan secara individu juga, iaitu lelaki bawah 12, 15 dan 18 tahun, perempuan 12, 15 dan 18 tahun. Kemahiran sukan ada 3, iaitu menggelecek slalom, yang kedua ketangkasan menggelecek, dan yang ketiga jengking. Kita tengoklah, saksikan. Yang itu maknanya dia menggelecek sekarang. Encik Isnin, mungkin dari sudut aspek keselamatannya apabila atlet kita melakukan perkara sebegini, ada sedikit nasihat yang diberikan? Kalau kita lihat di sini, apabila murid ini melakukan aktiviti, biasanya mereka mendapat bantuan daripada guru, jurulatih ataupun ibu bapa. Yang ini saya rasa mereka memikirkan dari segi keselamatan. Dan macam Cik Halim bagi tahu tadi, maklumkan bahawa sekiranya ciri-ciri keselamatan tu tak diambil kira, contoh dia menggelecek bola hoki itu di tepi jalan raya, kita akan tolak markah sebab dia tidak menitik beratkan dari segi
ciri-ciri keselamatan untuk permainan. Betul. Dan kat sini kita nak lihat adakah mereka patuh kepada peraturan. Sebab setiap permainan itu ada peraturan yang pertandingan. Sama juga dengan kemahiran sukan ini. Betul. Kita ada peraturan dan mereka kena patuh. Dan sekiranya tak patuh, kita akan tolak markah lah. Betul. Macam ni dalam kawasan yang terkawal lah, dia berada dalam kawasan pertandingan. Jadi perlu juga ada ciri-ciri keselamatan yang dipraktikkan. Jadi ini adalah senarai pemenang bagi acara hoki lelaki bawah 18 tahun kepada anda semua sedang menonton. Ini tempat keempat dan tempat kelima, dan ini bagi acara kategori perempuan bawah 18 tahun. Pemenangnya telah pun kita ketahui, peserta ataupun atlet dari Kedah, tempat kedua dan ketiga, sampailah ke tempat yang kelima. Saya percaya ramai sekali yang sedang memerhati, yang menghantar penyertaan terutamanya, apatah lagi sekolah-sekolah. Mesti nak tahu kan sama ada pemenangnya, inilah harinya dan ini adalah senarai pemenangnya. Okey, kalau sudah bersedia, kita nak ke acara seterusnya. Ini acara yang sangat istimewa. Macam mana cara pertandingannya sebentar lagi kita akan tanyakan, tapi Farhan dah bersedia. Kita nak terus kepada acara sukan perahu layar. Pemenangnya adalah oh, best pula macam ni bila cakap je ada orang ketuk, cakap je ada orang ketuk. Jadi tahniah, ni adalah senarai pemenangnya bagi acara pelayaran. Encik Isnin, bagaimanakah kategori ini dipertandingkan? Bagi kemahiran sukan pelayaran, kategori individu juga, iaitu lelaki bawah 12, 15, 18 dan perempuan 12, 15 dan 18. Kemahiran sukan ada dua yang perlu dilaksanakan, yang perlu dilakukan, iaitu kemahiran ikatan. Kalau kita lihat Mbak tu, ikatan tali tu. Wow. Okay, kalau kita nak, dia sangat kreatif kan, Sangat menggunakan kreatif, botol betul. air saja. Dan yang kedua, kemahiran menukar haluan bot. Kita cuba bayangkanlah macam mana dia cuba mencipta bot tu di darat tu. Ya. Saya lihat pun Cik Alim sangat teruja mungkin ada perkongsiannya juga kepada sukan-sukan sebegini, Cik Alim. Kalau boleh saya tambah, sebab kalau kita bercakap tentang pelayaran, semestinya kena turun ke laut. Setuju? Dan perlu ada angin. Ya. Okey, sekarang ni disebabkan dalam keadaan pandemik, pihak teknikal pelayaran telah memikirkan satu kaedah bagaimana kita nak laksanakan pelayaran di atas darat. So ini antara kemahiran yang dibuat, iaitu yang pertamanya ikatan, yang mana inilah kemahiran yang digunakan oleh atlet pelayaran. Okey. Sebelum mereka turun ke laut, mereka perlu menyediakan layar dan sebagainya yang perlu kemahiran ikatan tersebut. Ini asas kemahiran. Yang keduanya kemahiran tackling skill ni tadi, iaitu kemahiran mengubah haluan bot. Kita faham bahawa yang ini ialah ikatan tadi, ikatan. Kemudian aktiviti yang dibuat itu adalah untuk tujuan kekuatan tangan. Sebab itulah yang diperlukan oleh atlet pelayaran. Okey, bercakap tentang kemahiran mengubah haluan tadi ataupun tackling skill ni, haluan angin di laut dia akan ke arah yang sama aja. Cuma dalam litar untuk sukan pelayaran ni, kita akan ada lebih kurang macam bentuk square, yang mana pelayar-pelayar kita ni perlu memusing atau berpusing square tersebut dengan menggunakan kemahiran ataupun layar bot yang dia orang tahu. So itulah yang perlunya kemahiran menukar haluan yang mana dia orang guna tu. Okey, setuju, dan itu satu kemahiran yang dicabar kepada murid-murid kita, atlet kita untuk melakukan secara visualnya dalam video yang dihantar. Okey, itu pelayaran, tahniah kita ucapkan. Seterusnya kita nak kepada acara yang sangat gentleman's game lah orang kata, dia ke acara sukan rugby. Jadi pemenangnya adalah Cik Isnin untuk acara sukan rugby, silakan. Bagi sukan rugby, kategori individu, lelaki 12, 15 dan 18 tahun, perempuan hanya 15 dan 18 tahun saja. Kemahiran sukan ada 5 yang perlu dipamerkan, iaitu larian zigzag yang kita lihat tu, zigzag, handling grip mobility, round the waist and rotate, figure of 8 dengan pita patah. Kita saksikanlah kemahiran-kemahiran yang perlu dilakukan di video yang ditunjukkan tu. Ya, saya sangat tertarik. Cik Ali, mungkin ada pencerahan berkaitan dengan kategori wanita juga ditandingkan dalam acara rugby ni. Mungkin ramai yang tak tahu, tapi di peringkat sekolah ini mungkin kebiasaannya, Cik Ali. Okey, kalau kita tengok dari segi pembangunan sukan rugby, sekarang ni bukan dia tertakluk kepada untuk kategori lelaki sahaja, bahawa untuk pembangunan rugby ni sekarang dah bermula dengan atlet-atlet wanita seawal umur 12 tahun. So disebabkan itulah pandangan cadangan daripada teknikal rugby untuk mengadakan pertandingan bagi kategori bawah
bawah 15 tahun untuk perempuan tadi. Sebab kita ada program pembangunan di peringkat bawah 12 tahun tetapi tak ada satu pertandingan khusus untuk mereka. Jadi apabila mereka naik ke sekolah menengah, jadi kita ambil inisiatif ini untuk mewujudkan, untuk memberi peluang, memberi ruang kepada atlet-atlet wanita rugby kita bertanding dalam pertandingan secara dalam talian ini. Baik, tahniah kita ucapkan kepada senarai pemenangnya. Kepada yang atlet lelaki, jangan terasa pula kami berikan sikit spotlight saja kepada atlet perempuan tadi, tapi tahniah kepada semua pemenang dalam acara sukan rugby. Okey, kita nak ke sukan yang seterusnya. Memang pantas kami akan berikan, dan ini nama pemenang kita nak umumkan bagi acara squash, dan ini adalah senarai pemenangnya. Bagi kategori bawah 12 lelaki, inilah senarai pemenangnya. Tahniah kita ucapkan Cik Isnin untuk sukan squash ini. Bagaimanakah penjurian dan pemarkahannya? Sukan squash kategori individu dipertandingkan. Lelaki 12, 15, 18 tahun. Perempuan sama juga 12, 15 dan 18 tahun. Okey. Kemahiran, ni ada dua yang dikena. Satu, kemahiran sukan. Yang kedua, perlu melakukan komponen kecergasan. So yang pertama, kemahiran sukan iaitu pukulan drop. Kalau kita lihat, bukan drop, pukulan volley, pukulan timbang bola dan pukulan drive. Tapi pukulan drive ni tidak dilaksanakan bagi kategori bawah 12 tahun. Okey. Dan komponen kecergasan yang perlu dilakukan ialah lari ulang alik iaitu shuttle Shuttle split lunges dengan tekan tubi iaitu push up. Wow. Okey, boleh nampak video ni juga yang diberikan sangat fokus, sangat khusus bagi pertandingan kejohanan sukan kemahiran sukan ini bagi acara squash, dan ini adalah pemenang daripada pemenang pertama, kedua dan ketiga bagi perempuan bawah 15 tahun. Cik Ali melihat kepada kemahiran sebegini, mungkin ada nilai tambah jugalah buat mereka, sebab sebelum ni memang bertanding saja antara satu sama lain. Sekarang kena buat video, sekarang kena melakukan memberi fokus kepada kemahiran asas. Jadi kepada atlet ini sendiri, Encik Alim, kebaikannya. Okey, kalau kita tengok dalam sukan squash, dia agak berbeza dengan sukan-sukan yang lain. Okay, untuk squash, dia ada nilai tambah dari segi kombinasi kemahiran. Satu dari segi kemahiran sukan atlet murid kita, satu lagi ialah dari segi aspek kecergasan. Di samping penyediaan video tadi. Jadi gabungan ataupun tiga elemen ini sudah semestinya memberi nilai tambah, memberi pengalaman baru kepada atlet murid kita dalam memastikan kelangsungan kemahiran sukan yang mereka ambil ataupun mereka terlibat. Baik. Okey. Okey, setuju, dan ini juga adalah senarai pemenangnya. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada semua pemenang-pemenang yang telah pun kami umumkan. Kita dah bawakan banyak sekali sukan, jadi kita nak berhenti rehat seketika dan kita nak bagi ruang kepada semua yang ada di sini, dan kita nak teruskan degupan dan juga siapakah pemenang bagi acara-acara sukan yang lain. Jadi terus kekal bersama dengan kami kerana ini adalah Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kita akan terus umumkan senarai nama pemenang kerana ini adalah kemahiran sukan. Siaran secara langsung kami bawakan. Saya Nik Miswan dan terima kasih kerana terus menonton kami di Didik TV KPM. Dan pada petang ini saya sangat bertuah kerana saya masih bersama dengan Encik Isnin dan juga Encik Halim dan juga Rimau 1 dan Rimau 2. Kat tangan Rimau 1 dan Rimau 2. Jangan tunjuk dulu senjata tu. Okey. Itu kita nak simpan nanti. Baik, itu dia yang akan terus menceriakan semualah bagi kita memberikan semangat kesukanan yang ada. Okey, kita nak teruskan kepada pemenang, sebab ini bukan pertandingan kemahiran sukan saja, tapi sebab norma baharu ini mereka masih lagi boleh melakukan pertandingan. Dan dah bersedia Farhan Okey, kita nak teruskan kepada pengumuman pemenang bagi pertandingan sukan catur.
Saya boleh katakan sukan catur ni antara sukan yang paling mencabarlah untuk kami melakukan penggambarannya juga dalam episod kemahiran sukan ini. Jadi Cik Isnin, bagaimanakah mekanisme pertandingan catur pula yang dilakukan ini? Okey, bagi sukan catur, kategori adalah secara individu, iaitu lelaki bawah 12, 15 dan 18, perempuan pun sama, 12, 15 dan 18. Okey. Penyertaan 4 peserta bagi setiap kategori dan mewakili negeri itu untuk dipertandingkan di peringkat kebangsaan. Tadi ada 5, ada 6, yang ini 4 saja. Dan pertandingan sukan ni dia tak ada tunjukkan kemahiran lah. Tetapi pertandingan yang sebenar, tetapi secara atas talian. Sebab catur ni kita boleh laksanakan pertandingan, tetapi dia tak bersemuka lah. Dia bertanding secara atas talian online. Cik Alim nak memastikan ketelusan pertandingan ini sebab ini bukan pertandingan secara fizikal. Dalam talian, bagaimana sebenarnya Cik Alim? Saya percaya ada mekanismenya. Okey, untuk makluman Cik Hanif dan semua para hadirin, dalam tempoh pandemik, inilah satu-satunya sukan yang dilaksanakan sepanjang tempoh PKP. Setuju. Yang mana boleh dilaksanakan secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi Tonelo. Dinamakan aplikasi Tonelo. Pertandingan catur boleh dilaksanakan terus secara dalam talian, dan untuk memastikan ketelusan pertandingan di peringkat kebangsaan ini, Jawatan Kuasa Pengelola di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Sukan Kuala Lumpur telah mengadakan satu pusat operasi yang mana semua teknikal ataupun juri yang menilai pertandingan tersebut berada di situ dan memantau perjalanan pertandingan yang dilaksanakan secara dalam talian ini. Jadi satu one stop center untuk melihat secara live pertandingan antara pemain A dan juga pemain B dalam masa yang sama. Dan pertandingan catur ni juga tertibnya juga perlu dijaga. Pemain juga memerlukan kamera untuk mereka melihat dan juga menyaksikan kepada pertandingan tersebut. Okey, sangat menarik. Tahniah kita ucapkan kepada semua pemenangnya. Banyak sekali yang akan kita perkatakan, tapi kita nak beralih ke pertandingan sukan seterusnya. Dan kalau Fahan dah bersedia, kena bantu saya untuk pemenang bagi acara sukan memanah. Mantap Farhan. Okey, ini adalah pemenang-pemenang bagi kategori lelaki bawah 12 tahun kemahiran sukan memanah, iaitu kemahiran asas memanah. Cik Isnin, bagaimana kita nak melihat kepada mekanisme pertandingan kemahiran memanah ini? Okey, kalau boleh saya bantu, kalau boleh silakan, saya bantu. Okey, untuk sukan memanah kita masih lagi secara individu untuk 12, 15 dan 18 tahun. Setiap 5 peserta terbaik negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Dan kemahiran untuk sukan memanah ini dia kemahiran memperkenalkan alatan-alatan memanah dan akhirnya tunjuk cara bagaimanakah teknik memanah yang betul. Maksudnya dia ada elemen-elemen penampilan diri murid tersebut yang mana dia perlu memperkenalkan setiap peralatan memanah tersebut. Contohnya dia perkenalkan handle, kemudian dia punya limb, dia punya arrow dibuat daripada apa, carbon dan sebagainya. Kemudian dia akan di akhir video tersebut, atlet murid ini akan menunjukkan cara untuk memanah, teknik panahan yang betul. Jadi daripada situlah juri-juri ini menilai dari segi kemahiran menyampaikan maklumat, menyampaikan dia punya info-info berkaitan dengan peralatan memanah dan bagaimana melaksanakan aktiviti memanah tersebut. Seolah macam atlet kita ni boleh dikatakan sebagai acting sebagai jurulatih dalam masa yang sama, instruktor, dan masa yang sama juga kalau kita tengok berdasarkan video yang dihantar, ada talent-talent yang mungkin boleh seiring dengan Cik Hanif sebagai pengacara. Mantap. Kaedah penyampaian itu sangat lancar, sangat tertib sebagai seorang pengacara sukan. Kalau kita tengok itu. Nanti saya nak tengok jugalah, mungkin kita dapat cukir bakat baru juga. Okey, itu dalam acara sukan memanah. Sebab saya melihat Rimau 1 dan Rimau 2 ni, dia macam faham betul ni bila kita berikan penerangan tu. Okey, lepas ni kita acara sukan apa pula kalau tahu Rimau 1, Rimau 2? Okey. Tak datang rehearsal lah tu. Okey, kita nak teruskan kepada acara sukan seterusnya. Pengumuman bagi pemenang-pemenang dalam acara sukan softball, dan pemenangnya adalah okey, saya nampak ada pemenang-pemenang secara individu ni, mungkin kategori dan juga penjuriannya Encik Isnin. Okey, bagi sukan softball, kategori individu iaitu lelaki dan perempuan bawah 12, 15 dan 18. Kemahiran sukan ada 3 yang perlu dilakukan, iaitu memukul, batting,
menampan, banting dan baling dan tangkap, throwing and catching. Ini adalah kemahiran asas bagi sukan softball lah. Kalau kita lihat dia baling, kita bayangkan dia baling dengan kawan ataupun dia baling ke dinding itu. Itu mengikut kreativiti masing-masing lah. Ikut kreativiti masing-masing. Encik Alim melihat kepada pertandingan-pertandingan sebegini, ini mungkin antara soalan yang ramai sekali tunggu nak tahu ni jawapannya. Inisiatif yang diberikan oleh BSKK terhadap pemenang pertandingan kemahiran sukan ni, apakah mungkin ganjaran yang akan diberikan kepada mereka? Okey, sebelum mereka mewakili negeri, mereka seharusnya menang di peringkat negeri. Maksudnya kita sebutkan tadi adalah 5 peserta terbaik yang mana mereka ini mencapai tempat pertama hingga ke-5 di peringkat negeri sebelum mereka menyertai ke peringkat kebangsaan. Dan di peringkat kebangsaan juga kita menggunakan konsep yang sama, kita akan memilih 5 yang terbaik. Kalau kebiasaannya kita hanya mengiktiraf untuk pemenang Johan dan tempat ketiga. Tetapi selaras dengan pentaksiran aktiviti jasmani dan sukan kebangsaan PAJSK, kita memperluaskan dari segi pencapaian murid tersebut daripada 3 kita bagi kepada 5 pemenang di peringkat kebangsaan supaya memberi lebih ruang, lebih peluang kepada atlet kita mendapat pemarkahan PAJSK supaya dapat membantu mereka bagi atlet sekolah rendah untuk naik ke sekolah menengah, asrama penuh dan sebagainya. Dan atlet-atlet di sekolah menengah khususnya tingkatan 5 untuk menggunakan markah PAJSK ini melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Jadi itu antara markah core curriculum yang diperlukan oleh setiap atlet murid. Itu sangat membantu sebenarnya. Dari sudut penghargaan kepada murid-murid dan juga atlet-atlet kita. Okey, tahniah diucapkan sekali lagi kepada pemenang acara sukan softball. Dan kita nak beralih ke satu lagi sukan yang seterusnya. Dan ini sukan yang sangat menarik, juga sangat banyak aksinya. Dan kita nak teruskan pengumuman pemenangnya ya. Kepada acara sukan sepak takraw. Pemenangnya adalah sedang tayangkan adalah pemenang-pemenang bagi kategori lelaki bawah 12 tahun, tempat pertama, kedua, ketiga, keempat dan juga kelima. Tahniah kita ucapkan Encik Isnin. Sepak takraw ni bagaimana pula kategorinya? Okey, Encik Hanif, bagi sepak takraw kategori individu, lelaki saja, tak ada perempuan, iaitu bawah 12, 15 dan 18. Tetapi bawah lelaki bawah 18 ini kita ada pertandingan untuk bukan Melayu. Kita nak mereka ada acara khusus bagi tersebut. Dan kemahiran sukan ada 3 yang perlu dilakukan, iaitu kemahiran asas sepak takraw sepak sila. Kemahiran asas sepak takraw gaya bebas. Dan yang ketiga ialah kemahiran spesifik sepak takraw. Soal ni tadi kalau kita lihat itu sepak sila. Itu yang dan gaya bebasnya pun ada juga. Macam acara pertandingan di sukan C ni. Sangat menarik ni. Itu yang boleh kita katakan dan lebih menakjubkan kerana mereka ni adalah atlet murid kita yang masih lagi berusia, lingkungannya semua bawah 18 tahun, bawah 15 tahun dan juga bawah 12 tahun. Dan kalau nak minta kita lah buat ni pun belum tentu kita boleh menandingi mereka. Jadi kehebatan itu memang kita sangat hargai dan kita terus umumkan kepada pemenang-pemenangnya. Tapi ini sepak takraw dan itu yang senarai pemenangnya, jadi tahniah kita ucapkan kepada semua. Okey, kita nak berhenti seketika buat kali terakhir pada episod khas istimewa Kemahiran Sukan pada petang ini, kerana selepas ini banyak lagi senarai pemenang yang akan kami umumkan. Jadi terus bersama dengan kami di Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Terus kekal dengan saya Hanif Miswan. Ini adalah pertandingan kemahiran sukan MSSM dan ini adalah sesi pengumuman bagi 3 lagi sukan yang akan kami bawakan kepada anda. Pengumuman siaran secara langsung buat pertama kalinya kami bawakan hanya di Didik TV KPM. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pemenang, bukan saja atlet dan murid tapi kepada sekolah, kepada guru dan kepada semua yang terlibat lah. Dan untuk itu kita bawakan juga Encik Isnin Mahadi sekali lagi. Mungkin saya nak tanyakan sebab Encik Isnin adalah seorang jurulatih, bekas atlet, juga
terlibat secara langsung dalam acara sukan. Bagaimana sebenarnya bagi atlet murid kita ni untuk mengekalkan kemahiran mereka, tahap kecergasan mereka terutamanya dalam era pandemik yang sangat mencabar ini? Kalau tanya pandangan saya, apabila berada di rumah dalam keadaan, kalau kita ingat masa PKP pada masa mula-mula dahulu, tak boleh keluar, memang saya rasa semua orang akan tertekan. Tetapi ada yang perkara yang baik. Maknanya saya sendiri ataupun kalau kita bayangkan adik-adik di rumah dan sebagainya, masa itulah kita mula berfikir dan secara kreatif macam mana kita nak melakukan aktiviti ni di rumah. Dan ada artikel review yang telah dibuat oleh seorang pensyarah iaitu Dr. Shankaraningam, staf saya. Dan dia menyarankan bahawa artikel-artikel review yang sebelum ini bahawa untuk mengekalkan dari segi kecergasan di rumah, maknanya mereka perlu melakukan aktiviti-aktiviti yang mudah dan sebagainya, iaitu satu, melakukan aktiviti yang untuk mengekalkan kecergasan mereka. Kita tak boleh buat kemahiran-kemahiran asas sebab itu ada kemahiran asas, kemahiran asas yang dipertandingkan. So kalau kita lihat video ini, kita dapat saksikan bahawa pada jangka masa MCO ni, maknanya pelajar tu dapat mengekalkan dia punya kemahiran asas dan mereka masih fit lagi. Setuju, betul. Ini buktilah, bukti maknanya mereka berani, yakin untuk mengambil bahagian apabila pertandingan diadakan, bahawa mereka masih mengekalkan kemahiran asas, masih cergas. Kalau tak, saya rasa tak ada penyertaan 9,000 berapa semalam? 9,247. Okey, saya sangat setuju dengan perkatakan ini, dan untuk kita nak teruskan berkaitan dengan pengumuman nama pemenang-pemenang bagi acara seterusnya. Farhan masih lagi bersama dengan saya, telah pun bersedia, jadi kita nak teruskan bagi acara sukan Gym Rama, dan ini adalah senarai pemenangnya. Okey, baik, ini adalah bagi kategori perempuan bawah 12 tahun. Ada tanpa alat di situ. Mungkin Cik Isnin sekali lagi kategorinya dan bagaimanakah penjurian bagi sukan gimnastik berirama ini? Okey, bagi sukan Gym Rama, kategori adalah secara individu dan berpasukan, iaitu perempuan bawah 12, 15 dan 18. Bagi setiap negeri perlu menghantar 4 peserta bagi setiap kategori, dan kemahiran sukan ada 3. Dibagikan kepada 3 kategori lah, iaitu pre-junior bawah 12 tahun, iaitu kemahiran freehand, gelung, bola dan belantan. Oh, banyak juga ya. Dan yang bagi kategori junior pula bawah 15 tahun, iaitu freehand, gelung, bola dan belantan juga. Dan bagi senior bawah 18 tahun, freehand, gelung, bola dan belantan. Tetapi mungkin kalau kita lihat dari segi kemahiran-kemahiran itu, dalam video yang mungkin dipamerkan, mungkin ada perbezaan dari segi kemasannya, dari segi teknik dia dan sebagainya. Sebab penguasaan ni bagi sukan Gym Rama ni sangat teliti dari segi penjurian dia. Okey. Encik Alin, dari sudut teknikalnya, berapa lama jangka masa yang diberikan kepada atlet kita ni untuk menyiapkan satu-satu video tu untuk dihantarkan sebagai karya terakhir mereka? Okey, kalau kita tengok daripada peringkat awal penyediaan video bermula daripada peringkat sekolah, tetapi tertakluk kepada jenis sukan. Ada setengah sukan yang sukan-sukan popular seperti bola sepak, bola jaring, sudah pasti akan bermula di peringkat sekolah. Tetapi sukan-sukan yang kita kata sukan-sukan yang high profile sikit lah, contoh macam golf, Gym Rama sendiri pun tak semua main. Tak semua main, betul. So mungkin dia orang tak akan buat pertandingan di peringkat sekolah, terus di peringkat daerah ataupun peringkat negeri. Jadi dalam pelaksanaan kita pada tahun ini, bulan Ogos tu ialah pelaksanaan di peringkat sekolah daerah. Okey, sekolah dan daerah pada bulan Ogos. Kemudian bulan September, satu bulan tu ialah pengelolaan di peringkat negeri, penjurian di peringkat negeri. Dan akhirnya pada 3 hingga 16 Oktober ialah penjurian di peringkat kebangsaan. Jadi memang ada satu tempoh yang agak lama untuk penyediaan video tersebut, dan sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan kualiti ataupun video yang telah diambil, boleh ditambah baik, boleh di shooting semula sebelum dihantar kepada penyertaan pertandingan tadi. Baik, pada anda yang baru saja menonton bersama dengan kami di kemahiran sukan ini adalah bagi kategori gimnastik berirama, kategori perempuan bawah 15 tahun. Ada pelbagai acara yang ternaikkannya. Cik ni kalau boleh saya tambah, untuk Gym Rama ni dia agak berbeza sedikit dengan sukan-sukan yang lain. Sebab asalnya dari segi teknikal kita mencadangkan supaya seorang individu itu mengambil bahagian dalam semua disiplin. Contohnya dia ambil dalam freehand, dia ambil dalam gelung, bola dan belantan. Itu cadangan asalnya. Itu cadangan asal. Tapi bila kita berbincang dengan pihak teknikal,
rupanya atlet gym rama ni dia memang specialize Betul. dalam acara itu. Betul. Contohnya kalau dia bola, dia akan expert dalam bola je. Dia tak akan ambil belantan. So kita dengan daripada situ kita pecahkan. Maksudnya kita separatekan kategori tersebut. Freehand satu acara, gelung satu acara, bola satu acara dan belantan satu acara. Dan akhirnya kita gabungkan keempat-empat tadi untuk jadikan satu terbaik keseluruhan. Ya. Jadi sebab tu kalau kita tengok senarai pemenang pun ramai. Panjang ni kali ni. Dia banyak pecahan acara tersebut. Ya, jadi maksudnya ramai juga atlet yang mengambil bahagian dalam acara Gym Rama ni. Setakat ini secara keseluruhannya boleh kata boleh dibanggakan sebab ada setengah-setengah negeri yang masih belum lagi ada program-program untuk Gym Rama khususnya di peringkat KPM lah. Yeah. Jadi kita sedang ke arah itu, usaha kita sedang ke arah itu untuk kita memperkenal dan mengembangkan sukan Gym Rama bagi semua negeri seboleh-bolehnya di peringkat sekolahan. Sambil kita juga sedang menontonkan kepada anda kategori perempuan bawah 18 tahun dalam acara gimnastik berirama atau nama pendeknya, nama singkatnya adalah Gym Rama. Okey, tahniah kita ucapkan. Semoga ini menjadi semakin menjadi pemangkin semangatlah kepada semua untuk terus melakukan kejayaan, terutama ini mungkin satu tempoh yang sangat mencabar, tapi tahniah diucapkan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga, terutamanya bagi pihak BSKK yang berjaya menganjurkan satu kejohanan yang saya percaya satu pertandingan ini yang boleh turut menyuntik minat dan juga semangat atlet-atlet kita sebab hampir 2 tahun mereka ni tidak ada pertandingan. Setuju Rimau 1, Rimau 2? Boleh bergym rama? Seorang boleh, seorang tak boleh. Okey. Itu yang kita nak bawakan kepada anda semua. Ini dia Rimau 1 dan juga Rimau 2 yang bersama dengan kami di studio ni untuk terus membawakan kepada anda nama pemenang-pemenang bagi semua pertandingan kejohanan yang kami bawakan. Okey, ini senarai pemenangnya bagi kategori perempuan bawah 18 tahun individu keseluruhan. Tahniah kita ucapkan dan kita nak teruskan kepada pengumuman yang seterusnya iaitu acara sukan golf dan ini adalah senarai pemenangnya. Okey, sukan golf saya minat. Encik Isnin, bagaimana sebenarnya penjurian dan juga kategori dalam sukan golf ini? Bagi sukan golf, kategori individu iaitu lelaki perempuan bawah 12, 15 dan 18 tahun. Kemahiran ada 3 iaitu putting, chipping dan juggling, maknanya timbang bola. Yang ini kalau kita lihat mereka boleh lakukan di halaman rumah yang agak luas lah. Okey. Tetapi perlu ada geras jugalah. Ya. Betul, dan di tempat yang bersesuaian lah. Maksudnya ini juga memerlukan saya kira usaha ataupun effort lah kepada atlet kita ni untuk melakukan sesuatu dan menyampaikan apa yang mereka ingin lakukan. Cik Halim, mungkin ada sesuatu yang ingin dikatakan tentang sukan golf ini? Okey, untuk kemahiran golf sebenarnya kita memberi kelonggaran kepada atlet kita. Walaupun dalam tempoh PKP dulu tak boleh pergi ke green dan sebagainya, kita bagi kelonggaran bahawa kemahiran seperti putting boleh dilaksanakan dalam rumah pun. Contohnya kita bentangkan kapet yang sedia ada dan kita tanda je bulatan dan atlet kita akan putting masuk dalam zone ataupun gelung yang ditanda tersebut. Jadi di situlah yang akan diberi pemarkahan dengan berdasarkan rubrik yang telah disediakan kriteria-kriteria tersebut. Dan juga sama juga dengan chipping. Aktiviti ni sebenarnya kita beri kelonggaran boleh buat di kawasan rumah. Tetapi apabila kerajaan mengumumkan kelonggaran untuk menggunakan padang golf dan sebagainya, jadi kesempatan itu diambil oleh atlet ataupun Jabatan Pendidikan Negeri untuk membuat shooting semula. Shooting semula pergi ke green untuk dia membuat kemahiran tersebut. Wow, maksudnya kelonggaran juga diberikan oleh pihak penganjur lah kepada pertandingan sebegini. Tahniah kita ucapkan. Ini mas saya kira sangat memahami lah di antara satu sama lain dan memastikan bahawa mutu dan juga kualiti itu selari dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita masih lagi tayangkan kepada anda senarai pemenangnya. Tahniah kita ucapkan. Jadi kita nak ke sukan yang terakhir. Ini sukan yang ke-23 untuk kami bawakan kepada anda semua iaitu sukan tenis dan senarai pemenangnya adalah Tahniah kita ucapkan kepada pemenangnya. Jadi Encik Isnin, sukan tenis ni bagaimana pula? Bagi sukan tenis, kategori individu iaitu lelaki perempuan bawah 12, 15 dan 18 tahun. Kemahiran hanya satu saja. Okey. Tetapi menarik kalau kita lihat. Kemahiran tenis gaya bebas, freestyle. Kalau kita lihat dulu. Memang menarik ya. Memang menarik kan. Kita tak dapat bayangkan mereka sangat kreatif. Ya. Okey, baik. Mungkin dalam sukan tenis ni juga ada kenapa hanya kemahiran ini yang dipertandingkan, Encik Alim?
Sebab kita pasti kalau kita nak turun ke court tenis untuk bermain dengan seorang-seorang ni, dia agak sukar. Dia agak sukar. Jadi sama juga kita ambil konsep dalam bola sepak. Kita gunakan kemahiran individu tersebut. Iaitu yang kita boleh tengok ialah dalam sukan tenis ni kemahiran menimbang bola ataupun kemahiran juggling, freestyle juggling untuk tenis. Sebab ini pada saya pun sejujurnya ini first time saya tengok kemahiran freestyle tenis yang mana sebelum ni kita tak pernah terfikir ada atlet kita boleh melakukan aktiviti seumpama ni. Yang kita tahu hanya berada di court tenis dan bermain secara normal. Normal game kan. So, ini pertama kali, saya pun pertama kali juga ni. Saya pun pertama kali sebab kita biasa tengok dia dengan dinding saja. Betul. Tetapi bila mereka melakukan dengan freestyle, yang ini yang kita lihat mereka sangat kreatif lah. Betul. Saya kira ini juga cabaran kepada atlet kita juga untuk melakukan sesuatu lah, sebab sebagai seorang pemain tenis pastinya rutin untuk melakukan perlawanan tenis itu mereka dah mahir dah. Tapi dengan mengadakan kemahiran sebegini, kemahiran freestyle dalam acara tenis ini juga boleh mencabar mereka. Baik, ini antara pemenang-pemenangnya bagi kategori perempuan bawah 18 tahun. Tahniah kita ucapkan kepada kesemua pemenang yang telah pun kami umumkan, dan ini adalah pengumuman pemenang secara langsung kami bawakan. Kepada yang terlepas boleh saksikan semula di YouTube Didik TV KPM. Boleh kita berikan tepukan kepada semua pemenang pada kali ini, ke semua acara sukan ini yang kita telah berikan kepada semua pemenang-pemenangnya. Tahniah, dan kita akan teruskan inisiatif yang sangat baik ini. Baik, kita dah berada di penghujungnya juga. Mungkin Cik Isnin, kalau kita nak tanyakan harapan daripada pihak BSKK sendiri terhadap pertandingan kemahiran sukan secara dalam talian buat julung kali ini diadakan. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada pihak penganjur, pada pihak pengelola, terutamanya pada BSKK yang idea ini kalau saya lihat daripada beberapa orang yang memulakan idea itu berbincang dengan saya, boleh tak kita lakukan? Saya kata boleh kan. Ini cerita waktu malam je kan? Tetapi sekarang ni bila kita jadi kenyataan, saya rasa Encik Alim saya dan ada di belakang tabir Encik Ronzi kan, tulang belakang tu, kita rasa seronok. Sebab bila kita lihat mengumumkan pemenang itu dan feedback yang kita lihat, dia sangat teruja dan mereka sangat menghargai pertandingan ini walaupun pertama kali dan atas talian. Dan harapan saya semoga dari segi penggalakan sukan ni, dan saya dah berbincang dengan Encik Halim bahawa kita akan teruskan insya-Allah. Tetapi mungkin kita akan bincang dengan konsep yang lain. Kita ada postmortem selepas ini. Kita nak lihat maklum balas dari segi daripada guru kan. Dan yang keduanya, saya nak ucapkan terima kasih terutamanya kepada pengarah-pengarah pendidikan negeri yang merupakan pengurusi pengelola kepada pertandingan kemahiran atas talian, kemahiran sukan atas talian MSSM ni yang julung-julung kali kita adakan. Dan tanpa mereka, tanpa fungsi teknik sukan dan permainan MSSM yang menggerakkan, tanpa guru, tanpa jurulatih, tanpa peserta dan tanpa bantuan dan sokongan ibu bapa, saya rasa pertandingan ini kita tak dapat laksanakan dengan baik. So dari segi kerjasama dan sokongan semua pihak ni, saya sangat berterima kasih lah. Dan ini saya rasa kita bangga, dan ini memberi nama baik kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, Encik Alim, sedikit berkaitan dengan pertandingan kemahiran sukan ini. Okey, alhamdulillah buat pertama-tama kalinya kita melaksanakan secara norma baru. Saya amat teruja, saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya Jabatan Pendidikan Negeri yang banyak membantu kita memberi input idea-idea, khususnya daripada pihak teknikal bagi memastikan pertandingan secara dalam talian pada tahun ini dapat dilaksanakan. Dan insyaAllah sebagaimana Encik Isnin cakap tadi, kita akan cuba kekalkan pertandingan ini bagi konsep penggalakan sukan. Dan satu lagi mungkin yang boleh saya tambah ialah mungkin kita akan jadikan juga pemenang-pemenang acara ini sebagai asas bagi pemilihan ke Sekolah Sukan Malaysia nanti. Sebab kita tengok dari segi kemahiran yang diorang lakukan memang satu tahap yang sangat-sangat tinggi. Saya sangat setuju. Jadi tahniah juga kita ucapkan kepada semua pihak penganjur, terutamanya pemikir-pemikir ini, dan juga kepada semua pemenang-pemenang yang telah kami umumkan siaran secara langsung ini. Tahniah sekali lagi kita ucapkan. Semoga ini menjadi pemangkin kepada kejayaan di masa akan datang. Kita dah berada di penghujungnya. Terima kasih banyak Encik Isnin dan juga Encik Halim kerana sudi bersama dengan kami. 2 hari ini kita bawakan siaran secara langsungnya. Jadi terima kasih juga kepada semua yang menonton. Terus menonton kami di Didik TV KPM. Terus menonton kemahiran sukan untuk belajar sukan-sukan yang lain pula. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada tahun depan bagi pertandingan ini, dan kita nak teruskan anda semua untuk amalkan gaya hidup yang sihat. Senyum selalu. Nama saya Hanim Miswan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.